Salam sejahtera Malaysia. Setelah sekian lama nama Datuk Seri Najib Tun Razak tidak disebut, akhirnya malam tadi kawan telah bertanya kepada saya, apakah Najib akan dibebaskan, dan paling penting, bolehkah Najib dibebaskan? Bolehkah Najib dapat pengampunan penuh daripada Diraja Malaysia? Dapatkah dia pengampunan penuh itu? Pada hemat saya, tidak. Kenapa? Walaupun pemenjaraan dia sekarang itu dia diampuni, tapi ingat, dia masih lagi ada risiko, masih lagi ada kes yang sedang berjalan. Kes 1MDB 2 bilion itu masih berjalan, dan lihat kepada fakta kes, kepada laporan-laporan tentang perkembangan perbicaraan itu di mahkamah, nampak seolah-olah Najib Razak bakal kalah teruk lagi. Jadi kalaupun dia dibebaskan daripada pertuduhan untuk kes SRC, walaupun dia dibebaskan itu, tapi belum tentu dia bebas sepenuhnya. Apa guna dia bebas hari ini, 2-3 bulan akan datang masuk penjara lagi. Lepas itu buat apa lagi? Lepas itu memohon lagi kah pengampunan? Ingat, banyak lagi, ada sekurang-kurangnya 3 atau 4 lagi kes Datuk Seri Najib Tun Razak yang belum selesai, masih dalam perjalanan, masih dalam siasatan dan sebagainya. Jadi untuk soalan daripada kawan ini, dapatkah Najib dibebaskan atau adakah Najib akan dibebaskan? Untuk soalan pertama, adakah Najib akan dibebaskan? Saya punya jawaban, tidak pasti. Tidak pasti adakah Najib Razak akan dibebaskan, kerana dia belum lagi pun melalui 1/3 daripada tahun dia dipenjarakan. 10 tahun penjara. Kalau 10 tahun penjara, 12 tahun penjara kan 10 tahun, tak kisahlah, katakanlah dia dapat 10 tahun, dia mesti sekurang-kurangnya sudah dipenjarakan selama 4 tahun. Selama 4 tahun barulah dia boleh dipertimbangkan untuk diampuni oleh Agung. Jadi saya kurang pasti adakah dia akan dibebaskan dalam secepat mungkin. Tapi untuk soalan yang kedua, apakah yang dapat manfaat kalau Najib Razak dibebaskan? Tak ada manfaatnya. Yang manfaatnya ialah menggembirakan penyokong-penyokong dia lah. Tapi manfaat lain tak ada. Dia bukan MP, dia bukan Perdana Menteri, dia tak ada apa-apa jawatan lagi pun. Jadi sebenarnya saya fikir orang yang melalak, bising, macam-macam menuduh ini, mereka ini tidak faham. Mereka tidak faham. Kesian sungguh. Jadi Najib tidak akan dibebaskan. Untuk masa terdekat tidak akan dibebaskan. Jadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Wow, ini ringkas betul tapi amat tepat. Kalau betul-betul lah Perikatan Nasional berani, kalau betul-betul lah Perikatan Nasional sudah ada sokongan, ada satu cara yang saya ingin cadangkan kepada Perikatan Nasional untuk buat
Benda ini lebih mudah. Benda ini lebih mudah daripada buat langkah Dubai kah yang mahal tuh. Buat langkah cokit kah. Macam-macam langkah lah, langkah bendul. Hai, itu lebih memeningkan kepala, membuang duit, membuang tenaga, dan belum tentu sah. Tapi saya ingin cadangkan, kalau betul-betul Perikatan Nasional ada nomor, yakin sangat sudah cukup sokongan. Sanusi beri ini sokongan, beri ini pendapat ini, hantar kepada ketua Perikatan Nasional. Ini dia, kalau ada betul-betul sokongan, usulkan di Dewan Rakyat, kasih usul di Dewan Rakyat. Dan paling afdal, buat usul undi percaya atau usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri, bahwa di Parlimen sekiranya mana-mana pihak mendakwa telah mempunyai sokongan yang cukup untuk menumbangkan kerajaan sedia ada. Itu cara terbaik. Tapi ada beranikah? Atau hanya cakap-cakap saja? Di belakang macam hero, bila depan saja jadi macam apa penakut. Kalau betul-betul sudah ada nomor, sudah cukup sokongan, mau takut apa? Apa gunanya SD? Tak payah SD. Paling senang undi percaya atau usul undi tidak percaya. Itu percuma. Tidak payah SD, tidak susah-susah, tidak susah tenaga, tidak masa. Paling bagus, coba kalau berani, coba buat. Silap-silap Perikatan Nasional yang kehilangan usul undi percaya. Silap-silap Perikatan Nasional sendiri yang malu sampai tidak boleh bangun lagi. Kalau betul-betul cukup nomor, apa kata? Saya mau lihat. Saya pikir kita sama-sama mau lihat seberani mana sebenarnya Perikatan Nasional ini. Betulkah orang ini ada SD yang cukup, ada sokongan yang cukup? Kalau betul-betul ada sokongan yang cukup, bagus. Buat usul undi percaya atau usul undi tidak percaya. Barulah rakyat dapat betul-betul gambaran sebenar. Setakat ini hanya cakap-cakap sembang kari. Hanya cakap-cakap sembang kari. Hanya tipu, bohong. Apa yang boleh rakyat percaya? Sebab rakyat pun bijak. Pandai kira matematik. Jadi buktikan matematik kamu itu betul dengan buat itu di Dewan Rakyat. Ini barulah jantan. Ini barulah laki. Bukan hanya cakap-cakap. Denyut nadi suara rakyat berkembang di channel ini. Bye-bye.